Okey, yang ini adalah sambung sifat kimia bagi alkali. Okey, so sifat kimia bagi alkali yang pertama, okey, berkaitan dengan tindak balas asid dengan alkali lagi. Asid dengan alkali akan menghasilkan garam dan air. So sini contohnya kita guna asid etanoik, natrium hidroksida sebagai alkali. So kita akan dapat natrium etanoat, okay, CH3COO Na dan H akan bergabung dengan OH akan menghasilkan air. So cara buat masih sama macam tadi, guna serbuk yang berlebihan dimasukkan dalam natrium hidroksida. So akhirnya kita turaskan natrium hidroksida yang berlebihan, asid yang berlebihan. So kita panaskan sehingga larutan jadi tepu. Okey, seterusnya kita turaskan larutan tepu tu, so kita akan dapat garam yang kita nak. Yang kedua, apabila garam amonium bertindak balas dengan alkali, okay, dia akan menghasilkan garam, gas amonia dan air. Okay, so contohnya apabila serbuk amonium klorida, okay, dimasukkan dalam larutan natrium hidroksida, so dia akan menghasilkan sejenis gas, okay, yang akan melunturkan kertas limas merah lembap menjadi warna biru. Okay, kalau biru, so ini adalah alkali. Okay, alkali. Okay, gas ini adalah amonia. Okay, bezakan amonium dengan amonia. Amonium adalah NH4 ion, amonia adalah molekul. Tapi apabila dia bercampur dengan air, dia akan jadi alkali. Okay, so yang ketiga, ion logam bertindak balas dengan alkali akan menghasilkan mendakan hidroksida logam, okay, yang tidak larut. So mendakan maksudnya tidak larut. Contohnya kuprum 2 sulfat bertindak balas dengan natrium hidroksida. So dia akan dapat kuprum hidroksida yang tidak larut. Okey, tidak larut dalam air. Okey, tidak larut. Maka dia akan tukar jadi mendakan. Okey, inilah mendakan biru dia, kuprum hidroksida. Seterusnya kita tengok larutan piawai. So apakah maksud larutan piawai? So larutan piawai adalah sesuatu larutan yang kita tahu kepekatannya dengan tepat. Okey, kepekatannya dengan tepat. So selalu dalam makmal, pembantu makmal sediakan larutan, lepas tu dia ada label. Okey, ada label berapa sentimeter padu, berapa kepekatannya. Okey, atau dalam botol, okay, dia labelkan. So yang kita dah tahu kepekatannya, maka ini adalah larutan piawai. So nak cari larutan piawai, kita ada dua cara. Menyediakan larutan piawai, kita ada dua cara. Okay, yang pertama adalah daripada pepejal, daripada serbuk, daripada pepejal, kita campur dengan air suling saja. So nak dapat kepekatan yang tepat, kita kena tahu berapa jisim pepejal yang kita perlukan dan berapa isi padu air suling yang kita perlukan. So langkah pertama, okay, langkah pertama kita perlu kira bilangan mol dahulu. Okay, bilangan mol. So kita akan guna MV per 1000 sebab nak cari larutan. Okay, MV per 1000. Seterusnya daripada bilangan mol kita akan cari jisim bahan tersebut menggunakan jisim dengan jisim molar. So akhirnya bilangan mol darab dengan jisim molar, so kita akan dapat jisimnya. So jisim sama dengan bilangan mol darab jisim molar. So kita akan dapat berapa gram. Barulah kita timbang dan masukkan dalam satu beaker, lalukan dulu. Lepas tu barulah kita masukkan dalam kelalang volumetrik. So timbang dulu, contohnya natrium karbonat, kita timbang berapa gram yang kita nak. Larutkan sedikit dengan air suling, kacaukan dia, larutkan. Seterusnya masukkan dalam kelalang volumetrik. Kelalang volumetrik ada banyak isi padu, ikut soalan atau ikut keadaan. Kalau kita nak sediakan 250 cm padu, maka kita sediakan kelalang volumetrik 250 cm padu. Kalau kita perlu 50 cm padu sahaja, maka carilah kelalang volumetrik 50 cm padu. Okay, lepas tu kita masukkan semua larutan tersebut menggunakan corong turas, pindahkan dia masuk dalam kelalang volumetrik. Okay, bilaskan bika rod kaca dengan corong turas ke dalam kelalang volumetrik. Ini untuk memastikan 100% bahan dipindah, bilas. 100% bahan dipindahkan masuk ke dalam kelalang volumetrik. Seterusnya tambah air suling.
sehingga tanda sengatan. Okey, tanda sengatan ni. So tanda sengatan kita rujuk ni Kalau ini adalah larutan, okey, tanda sengatan dia di sini. Mesti di bawah. Okey, yang bahagian bawah menyentuh dia punya tanda sengatan. Barulah tepat, lepas tu tutup. Lepas tu kita terlangkupkan dia beberapa kali. Okey, terlangkupkan. Terlangkupkan tu maksudnya terbalikkan dia, goncangkan dia. Contohnya okey, tengok sini video mana. Okey. Terlangkupkan beberapa kali supaya dia boleh larut 100%-nya. Insya-Allah. Okey. Yang kedua, kita guna pencairan. Okey, pencairan tu maksudnya kita dah ada satu larutan piawai yang pekat. Okey, contohnya di sini kita ada larutan stok yang pekat, kita nak cairkan dia. So yang ini sangat senang. Yang pertama kita kena tahu bilangan mol sebelum pencairan sama dengan bilangan mol selepas pencairan. Okey, lepas tu kita tentukan isi badu larutan menggunakan formula M1V1 sama dengan M2V2. Okey, sebab bilangan mol sebelum dan selepas dia adalah sama. Okey, saya tunjuk di bahagian bawah. Sebelum, selepas. Okey, ini adalah sebelum. Ini adalah bilangan mol selepas. Okey, bilangan mol sebelum dan bilangan mol selepas adalah sama. Bilangan mol, maka kita guna formula ni. Okey, hapuskan 1000 tu dapatlah M1V1, M2V2 dan dapatkan isi badunya. Okay, M2V2 bahagi M1. So kita dapat isi badunya guna pipet. Okay, pipet ni pun ada banyak isi badu. Isi badu yang berbeza. So gunalah isi badu yang kita nak guna. Ada 5 cm padu, ada 10 cm padu, ada 50 cm padu. Okay, guna yang ada sedut, guna pipet. Lepas tu masukkan dalam gelalang volumetrik yang kita nak berapa isi badu. Seterusnya tambah air suling sehingga tanda sengatan, sama juga tutup dan terlangkupkan beberapa kali. So kaedah ini pencairan lebih senang daripada kita sediakan daripada pepejal, sebab pepejal kita kena kira dia punya bilangan mol, lepas tu kira dia punya jisim, timbang. Yang ini pula tidak perlu, kita just kira isi badu dia, terus guna pipet. Lepas tu pindahkan ke dalam gelalang volumetrik dan tak perlu bilas. Masukkan air suling, tambah air suling. Kalau sampai last sekali kita guna penitis saja sehingga mencapai tanda sengatan. Kalau dah terlebih, keseluruhan larutan ni kena buang, kena buat semula. Maka akhirnya untuk nak selamat kita akan guna penitis setitis-setitis sehingga mencapai tanda sengatan dengan tepat, barulah kita dapat larutan piawai. So menyediakan larutan piawai ada dua cara, menggunakan pepejal, kira bilangan mol, kira jisim, timbang jisim tersebut dan masukkan. Kalau pencairan, kira isi badu dia, pindahkan guna pipet dan masukkan dalam gelalang volumetrik, tambahkan air suling. Okay, soalan penyediaan larutan piawai selalu ditanya dalam objektif untuk buat bahagian pengiraan. Okay, mesti ada satu soalan atau dua soalan. Okay, bahagian untuk esei pula, saya rasa di SPM 2017 atau 18 dia sudah tanya bagaimana menyediakan larutan piawai. Okay. Dan seterusnya kita nak tengok penentuan takat akhir peneutralan. Okay, takat akhir adalah di mana penunjuk acid base bertukar warna. Itu adalah takat akhir. Okay. Proses dia kita panggil peneutralan. Tapi cara tu kita panggil penitratan. Okay. Proses peneutralan kita akan guna cara penitratan. Okay. Dan saya target ini akan keluar dalam SPM 2020. Saya jangka lah sebab dah lama tak keluar. So kita nak buat penitratan, asid mesti letak di atas. Okay, biurik mesti asid, bawah mesti alkali. Okay, bawah mesti alkali, atas mesti asid penunjuk, phenolphthalein. Warna dia merah jambu merah jambu. Lepas masuk phenolphthalein, warna dia larutan dalam alkali adalah merah jambu. Okay, sampai takat akhir dia akan tukar kepada tidak berwarna. So, takat tersebut merupakan takat akhir peneutralan. Okay. So apa yang kita yang pertama bilaskan pipet
Lepas tu dengan natrium hidroksida, okay, sebab kita nak pastikan tiada benda asing atau bahan lain di dalam pipet atau biuret. So kalau pipet dan kelalangkun yang menyediakan larutan alkali, maka kita bilaskan tersebut dengan alkali. Biuret untuk isi air, asid, maka kita akan bilas biuret dengan asid. Okay, lepas kita bilas, barulah kita pipetkan tepat larutan yang kita nak ke dalam kelalangkun. Okay, lepas bilas, lepas kita pipetkan, lepas tu tambah penunjuk phenolphthalein ke dalam kelalangkun. Seterusnya bilaslah biuret dengan asid dan akhirnya isi biuret tersebut dan jangan lupa record. Okay, mana-mana eksperimen yang melibatkan biuret perlu record bacaan awal dia. Seterusnya, okay, kita alirkan asid. Okay, ada yang gunakan alirkan, ada yang guna titrapkan, ada juga yang guna titiskan. Semua diterima. Okay, asid ke dalam kelalangkun sehingga merah jambu bertukar tambah warna. Kena berhenti merah jambu bertukar ke tambah warna. So sampai sini kena berhenti. Okay, dan akhir sekali rekodlah bacaan akhir dia. Okay, dan last ulangi sebanyak 2 kali. Sebab dalam penitratan kita perlu buat 3 kali untuk dapatkan isi badu yang lebih boleh dipercayai. Sebab ini melibatkan titisan dan melibatkan mata. Kadang-kadang kita terlepas pandang. So kita kena buat 3 kali. Okay, V1, V2, V3. Lepas tu kita perlu puratakan isi badu tersebut. Okay, bahagi 3 dapatlah isi badu V. Okay, tulislah persamaan yang berkaitan. Okay, persamaan kimia maka lengkap. Persamaan ion hanya untuk ion hidroksida dengan ion hidrogen saja yang membentuk air. Okay, kesimpulan menjawab soalan. Okay, kalau perlu cari isi badu, isi badu. Okay, soalan ni untuk menentukan kepekatan, maka lepas dapat isi badu kita kena buat lagi MV per 1000 untuk cari kepekatan. Okay, ini adalah bahagian penitratan.